أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan untuk selamanya kita sentiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ya kita diberi kesempatan oleh Allah taala untuk berada di bulan yang penuh kemuliaan ini. Bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang dijanjikan gandaan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tak ada ya bulan lain yang sehebat bulan Ramadan. Dalam 12 bulan itu, bulan inilah bulan yang paling mulia, yang paling hebat, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, dan kita pula dipilih oleh Allah untuk berada ya di bulan ini, sehinggalah saat-saat terakhir ya kita menyambut Ramadan, sehinggalah ya pada malam itu kita bertakbir, malam raya ya kita bertakbir kerana merayakan kemenangan kita melawan hawa nafsu, melawan ya kehendak diri yang tidak mahu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, kemuliaan bulan Ramadan bukan hanya terletak ya kepada bulannya, tetapi terletak kepada apakah amalan yang boleh kita lakukan untuk mengisi Ramadan, mengisi bulan Ramadan itu. Apakah dia adab-adab dan juga pengesian yang perlu kita jaga. Di situlah terletaknya kehaibatan. Di situlah terletaknya kehaibatan. Kalau manusia hanya berada di bulan ini, kemudian dia membiarkan begitu sahaja, tanpa apa-apa kelebihan, apa-apa amalan, tidak dijaga adabnya, bulan Ramadan akan berlalu begitu saja, akan pergi. Kemudian lepas Ramadan, dia akan masuk Syawal, kemudian masuk Zulqi'dah, masuk Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Safar, sehingga berjumpa Ramadan balik. Dia tak ada berubah begitu je. Dengan arti dia tidak mendapat apa-apa dari kelebihan bulan Ramadan yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Lalu di sana ada adab-adab yang perlu kita jaga. Dengan adab-adab inilah barulah sesuatu ibadat itu menjadi bagus. Sesuatu ya amal taat yang kita lakukan barulah ada kecemerlangan, dapat pahala yang besar, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga ibadat-ibadat yang lain. Kita solat pun dia ada adab dia. Ya, kita solat ya dia ada adab dia. Kita pergi haji ya dia ada adab dia. Kita baca Quran pun dia ada adab dia. Kita masuk tandas dia ada adab dia. Apatah lagi ya kita berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada adab-adab bagi mencantikkan puasa itu. Jadi adab ini adalah kesempurnaan kepada satu-satu ibadat. Jadi apakah dia adab puasa? Yang pertama yang perlu kita jaga ialah kita tidak melakukan perkara yang sia-sia. Ada dua benda. Yang pertama dari segi tutur bicara, yang kedua dari segi perlakuan. Tutur bicara ialah apa yang kita ucapkan, perkataan
yang kita gunakan untuk bercakap, pemilihan perkataan, bahasanya, tinggi, rendah, kasar, lembut dan sebagainya, murni ataupun tidak. Dan apa yang kita lakukan adalah anggota kita. Dengan arti manusia yang jaga adab ini bukan sahaja dia berpuasa dari segi zahirnya, bahkan batinnya juga berpuasa. Kalau kita tengok tuan-puan, dari segi anggota yang biasa yang kita lakukan seharian kita, disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, ya, kita ada 7 anggota yang penting. Ada 7 anggota yang penting yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, di kepala kita, kita ada mata untuk melihat. Semua tu kena jaga. Bukan semua benda yang boleh kita tengok. Bukan semua benda boleh kita dengar, telinga. Bukan semua benda boleh kita tuturkan. Kemudian bukan semua benda yang boleh kita makan. Dia ada benda halal, dia ada benda haram. Itu semua kena jaga. Tangannya, kakinya, kemaluannya. 7 anggota itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dengan arti, kalau kita di siang harinya berpuasa, al-imsak dengan arti menahan diri. Menahan diri. Menahan diri yang pertama dari makan dan minum. Melakukan benda-benda yang boleh membatalkan puasa. Dan yang kedua, menahan diri dari buat benda-benda yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila boleh jaga begitu, itulah dia puasa zahir dan puasa batin. Lalu Nabi SAW menyebut, di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, as-siyamu junnah fala yarfuth wala yajhal. Puasa itu adalah perisai bagi kamu. Bila berpuasa, janganlah dia melakukan benda yang sia-sia, tak ada guna dari segi dunia ataupun akhiratnya. Dan jangan dia melakukan benda-benda seperti orang jahil, bodoh, tak belajar begitu. Ini di antara benda-benda yang boleh mengurangkan kesempurnaan pahala puasa. Kita hendak, ya, dengan kita puasa begini, di akhirat kita bawa puasa ini untuk berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nak nampak tu, bahkan tak sampai tunggu akhirat, ya, kita kalau dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk alam barzah lagi dah nampak dah kehebatan, ya, kehebatan puasa, kehebatan kita beribadat di bulan Ramadan. Nabi SAW memberi berbagai-bagai ingatan kepada sahabat dia dan juga kepada kita semua supaya jaga benda ni. Di antara amaran Nabi SAW, ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Berapa ramai orang puasa tapi tak dapat apa pun. Tak dapat apa pun, pahalanya tak ada kecuali lapar. Dalam satu riwayat, illa al-ju' wal 'atash, kecuali lapar dan dahaga. Dan begitu juga Nabi, ya, bersabda, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Dan ramai manusia yang bangun malam bertahajud, ya, solat sunat di malam hari, solat witir sebagai contoh, tak dapat apa pun kecuali mengantuk saja. Pasal apa? Anggota ini tidak dijaga. Dia fikir puasa ini hanya sekadar tidak makan dan tidak minum. Tetapi anggota lain yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bekerja sama seperti sebelum Ramadan. Tidak ada beza. Yang dia cakap sebelum Ramadan itulah yang diucapkan, kata-kata sia-sia di dalam bulan Ramadan. Apa yang dia tengok, apa yang dia dengar, apa yang dia lakukan, ke mana dia pergi, apa yang dia makan, sama sahaja, tidak ada beza. Cuma di bulan puasa dia tidak makan siang hari saja. Itu di antara benda-benda yang boleh mencacatkan puasa. Pahalanya akan menjadi kurang. Lalu Nabi SAW berdasarkan kepada riwayat Al-Imam Al-Hakim, Nabi kata apa? Laisa siyamu minal akli wasyurb. Puasa itu bukan sahaja menahan diri
dari makan dan minum. Innamas siyamu minal laghawi war rafath, tetapi puasa hakikatnya ialah kamu menahan diri dari buat benda sia-sia dan benda yang boleh mengurangkan kesempurnaan pahala puasa. Itu sudah ditegaskan oleh junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya adab di bulan puasa juga ialah kita kena banyak-banyak bersabar. Kerana dengan sabar itu manusia berjaya. Kita pagi ni kalau tak sabar bangun pagi, duduk pula, ada pula ke kuliah subuh pagi ni, biasa tak ada, kena tunggu pula. Tetapi sabar tunggu, mendengar dapat pahala, walaupun nampak khusyuk semua, tapi tak apa, sabar. Sabar tunggu, maknanya nak dapat pahala keredaan Allah. Walaupun ya kita faham, saya sendiri pun manusia juga, kita faham. Bila bangun pagi tadi pukul 5, pukul 4:30 lepas subuh tu, ya yang nampaknya benda lain. Tak nampak ustaz depan ni, nampak benda lain. Saya pun tak nampak tu ada perempuan tu, nampak benda lain. Bila lepas subuh. Tetapi pasal apa tunggu juga? Kerana kesabaran. Dengan sabar juga kita boleh bangun malam, kita solat witir, kita solat tarawih 20 rakaat, 8 rakaat. Sebelum ni mana pernah lepas solat isyak kita solat sambung terus sampai 20 rakaat, sampai 8 rakaat witir pula. Sebelum ni mungkin di kalangan kita tak pernah pun solat witir sebelum tidur, tetapi bulan puasa ni solat. Pasal apa? Sabar, nak kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal solat witir ini ialah di antara pesanan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bisalasah." Kekasihku berpesan kepadaku 3 benda supaya aku buat sepanjang hidup aku. Yang pertama, berpuasa 3 hari puasa sunat setiap bulan. Pilihlah hari mana, sama ada 13, 14, 15 hari bulan, ya kalender Islam, ataupun ambil awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. 3 hari sebulan kamu kena puasa, ya Abu Hurairah. Dan yang kedua, kamu solat duha walaupun 2 rakaat. Dan yang ketiga, sebelum tidur kamu hendaklah solat witir. Tengok 3 benda. Dan solat witir ini setiap malam, bukan hanya di bulan Ramadan. Dengan berkat bulan Ramadan ini, sabar kita buat amalan tu semua. Kemudian bagi yang diberi kekuatan lagi, ya lepas dia solat witir, lepas dia minum itu, makan ini, kemudian dia tunggu lagi untuk bertadarus. Yang menggerakkan kita untuk buat amal ibadat itu semua adalah kerana kesabaran. Tengok budak-budak tahfiz, budak sekolah yang mana dengan berkat sabar mereka sanggup hafal Quran. 1 juzuk, naik 2, naik 3, naik 4. Lepas hafal tu pula kena ulang kaji pula, kena tasmik, kena apa. Tengok. Dengan berkat kesabaran manusia mendaki kejayaan. Baru dia dapat kejayaan. Orang bekerja juga pagi-pagi dah keluar dah. Lepas subuh dia pergi ke surau masjid. Pergi tu dah panah injil kereta dah. Lepas solat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tak ada dah dia dalam kereta dah. Dengan berkat apa? Kesabaran nak cari rezeki. Bangun pagi begitu, balik pukul 5, pukul 6, malam balik. Tengok. Dan bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kesabaran. Menguji kita. Ya, menguji kesabaran, tak makan, tak minum. Kemudian tengok makanan depan kita, tapi tak jamah, tak sentuh tu. Walaupun ayam percik, walaupun seekor apa, tak sentuh, tengok begitu. Ada ke pernah sebelum ini ya makanan depan kita pakat tengok? Ada? Tak ada, kecuali di bulan Ramadan. Kita pakat tengok, tunggu bila dah kita berpuas tu. Nampak? Tengok. Begitunya. Ya, menguji kesabaran. Dan tidak ada ganjaran yang lain untuk mereka yang sabar melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Khuzaimah, ya di dalam sahih beliau, kata Nabi, wa huwa syahrus sabr was sabru thawabuhu al-jannah.
Inilah bulan sabar, dan sabar itu ganjarannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah nak menguji manusia, dia nak tengok kita ni sabar ke tidak. Dia nak uji, nak tahu betul ke kamu ni adakah seperti begitu saja nampak baik, rupa-rupanya berpura-pura. Tengok sabar ke tidak. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menegaskan di antaranya di dalam surah Ali Imran ayat 142. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kamu boleh mengira kamu ni mudah-mudah dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah belum tahu lagi di kalangan kamu siapakah yang benar-benar berjuang, yang bersungguh-sungguh, dan siapakah yang benar-benar sabar. Diuji dengan puasa, diuji dengan solat, diuji dengan itu, dengan ini, semata-mata nak tahu kamu emas betul ke emas sadur. Nak tengok hakikat manusia itu, adakah mereka ini mahu kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan, di bulan puasa ini juga, bulan Ramadan ini, tuan-tuan puan, kita banyak yang mendapati makan, minum yang berbagai-bagai. Itu tidak menjadi persoalan. Yang pentingnya ialah kita makan, minum benda yang betul-betul halal. Itu syarat utama sebagai seorang Muslim. Dia kena pilih yang halal sahaja. Itu syarat utama. Yang pertama mesti halal, yang kedua mesti bagus makanan tersebut, yang ketiga keempat barulah sedap, warna itu, warna ini. Yang pertama mesti halal. Itu syarat utama, kriteria utama. Kita nak makan apa, kita nak minum apa, kita nak pakai apa, kita nak guna apa, syarat pertama mesti halal. Itu baru betul pribadi seorang Muslim. Amat tidak sesuai, tidak munasabah seorang Muslim berpuasa ta'atan lillah, taat kepada Allah, tapi bila nak buka sekarang, buka benda-benda yang syubhat, tak pasti halalnya. Yang benda yang haram terhadap perempuan, dia ada yang besarnya, ada dua kategori. Yang pertama, memang dia asalnya haram, memang asalnya haram dan tidak akan berubah menjadi halal dalam apa-apa keadaan sekalipun, kecuali darurat begitu. Seperti daging benda tu tak akan halal walaupun kita beli dengan duit kita. Kemudian air benda tu tak akan halal, air syaitan itu haram, yang kita dah jelas dah, haramun li zatihi, memang dia tu sendiri haram. Ada benda yang haram li ghairihi, dengan sebab berlaku benda lain. Benda tu pada asalnya halal, beras, ya, air itu, air ini, ya, bendanya asalnya halal, tetapi kalau diperolehi dengan cara yang tidak betul, dia menjadi haram. Dibeli dengan duit yang haram, dibeli dengan duit riswah, dibeli dengan duit riba, dicuri, diperolehi dengan secara kezaliman, dirampasnya, di itu ini, secara yang tidak betul, semua itu menjadi haram, walaupun bulan Ramadan, walaupun bulan tidak Ramadan, apatah lagi di bulan Ramadan. Tengok tu, kita buat balik rumah kita, buat balik tom yam, balik suekor, buat balik murtabak, balik apa, tetapi dibeli dengan duit-duit yang haram. Maknanya apa? Kita sudah memberi makan kepada anak isteri kita dengan benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita makan benda haram, ya, kita cari benda yang halal, dan kita minum benda yang halal, kita guna benda halal, kita makan benda halal, adalah merupakan satu kewajipan, bukan benda pilihan tu. Kalau nak halal tak apa, tak nak cari halal pun tak apa, itu bukan pilihan tetapi wajib, kerana Allah suruh. Cuba tengok di antara contohnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai manusia, kamu makanlah apa yang ada di atas muka bumi ini, benda yang halal dan benda yang baik. Itu kriteria utama tu, benda yang halal dan benda yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana syaitan ini adalah musuh kamu yang paling jelas. Takkan tak nampak lagi? Disebut paling jelas, nampak depan-depan kamu itu.
Jadi mereka yang tidak kisah kehidupan dia halal ataupun haram, sebenarnya sudah mengikut jejak langkah syaitan. Dan syaitan ini suka benda-benda yang haram. Walaupun nampak dia hias kepada kita, benda itu baik, nampak bagus, nampak murni, tetapi percayalah, benda tersebut adalah amat-amat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa kita nampak bagus? Pasal apa kita nampak murni? Pasal sesuai dengan nafsu manusia. Memang nafsu ini dihiasi supaya nampak cantik, nampak bagus, nak pakai lawa, nak makan itu, nak makan ini. Kemudian diketepikan hukum hakamnya, diketepikan halalnya. Dalam kamus hidup dia tak ada dah halal haram, semuanya dia boleh hantam begitu, asalkan sedap. Nampak? Kita kena jaga benda begitu. Dan satu lagi tuan-tuan puan-puan, saya nak ingatkan, minta maaf ya, kepada orang yang merokok umpamanya. Orang yang merokok umpamanya, ya, minta maaf ya. Di bulan ini maknanya kita jagalah, walaupun tengok fatwa sana sini, kita faham itu ya. Tetapi di bulan ini kita cuba, ya, kita cuba untuk kalau sehari ya dia boleh menahannya tanpa hisap berapa jam tu, berapa jam tu, 12 jam, lebih kurang begitulah. Jadi tengok sama kita duk berbuka, sama kita ambil kurma, pasal apa sunnah. Lepas dia ambil kurma 2-3 biji, dia pun minum air sirap Bandung 2-3 gelas. Kemudian tengok hilang dia, mana pergi pakcik ni. Tengok-tengok duk tempat pai air, duk minum asap pula. Jadi nampak tidak sesuai. Kita memang payah untuk berhenti secara tiba-tiba, payah, tetapi dikurangkan dengan niat kehendak kita, mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana benda itu di antara benda minal laghawi wal rafath, benda sia-sia begitu, bahkan boleh memudaratkan. Dan ada golongan tuan-tuan perempuan, ya, golongan yang berjaya berhenti daripada berapa tahun tu, 30 tahun dah, daripada berhenti sikit-sikit, daripada 3 kotak turun kepada 2 kotak, turun kepada sekotak, kemudian separuh. Akhirnya dia boleh berjaya. Keazaman, kecekalan, kehendak, raghbah, keinginan dia, ya, bila ada keinginan, Allah akan beri kekuatan, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan inilah kita nak apa pun, kalau keazaman kita kuat, disertai dengan doa pula, akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana benda haram tadi, makan minum adalah benda-benda yang amat digemari oleh syaitan. Tubuh badan yang membesar dengan benda-benda yang haram, dia tidak akan baik kecuali Allah memang dah nak beri kebaikan kepada dia. Dia tidak akan baik. Pasal apa? Dia makan minum benda-benda yang penuh dengan kemudaratan. Walaupun nampak bagus sup ekor, tapi dibeli dengan duit yang haram, dia sebenarnya adalah virus kepada tubuh kita. Dari segi perubatan pun, kita ini adalah apa yang kita makan. Pergi hospital jumpa doktor, doktor pun cek darah kita, tengok kolesterol tinggi, tengok paras gula tinggi. Doktor kata apa mula-mula dulu? Dia kata jaga makan Tuan Haji, benda manis-manis jangan makan. Tengok kemudian apa, dalam air kecing nampak ada tingginya itu ini. Ni bahaya Haji, lama-lama ni kena gaut ni. Jaga makan, jangan selalu makan sup urat. Gearbox pun jangan sekali je, tak apa. Apa tu? Makan dan minum. Itu dari segi dunia. Akhirat pun sama juga. Bagaimana ya seorang manusia yang membesar dengan benda-benda yang haram, makan minum benda haram, kita mengharapkan dia besar sekarang untuk menjadi anak yang soleh. Jauh, kecuali memang Allah nak pilih dia. Kecuali memang Allah nak pilih dia. Bagaimana nak membesar? Begitulah ya kita sebagai manusia. Seseorang yang makan benda-benda yang haram, dia tidak akan suka untuk beribadat. Dia kalau dia beribadat hanya suari semata-mata, zahir, nampak luar semata-mata, sebagai frame, nampak begitu saja, tidak masuk ke dalam hati dia. Kalau mereka
yang suka makan minum benda-benda haram ataupun tak kisah. Kerana apa? Allah dah beri ingatan tadi, adalah langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Tuan-tuan dan puan, di dalam hadis Nabi SAW, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi dah sebut dengan jelas, innal halala bayyinun wa haramun bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Ataupun di dalam riwayat yang lain, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihat. Benda halal tu jelas dengan dalilnya, dengan hujahnya, dengan nasnya. Dan begitu juga benda yang haram, dia ada nasnya, dalilnya, begitu, begini. Dan di antara keduanya ada benda-benda samar. Benda samar ini pun jangan kita buat. Di dalam hadis yang lain Nabi sebut, barang siapa yang terjatuh, yang buat benda kesamaran, mushtabihat, sesungguhnya dia sudah buat benda yang haram. Tengok diberi amaran oleh junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai beriman, berpuasa kerana Allah, kena jaga benda-benda, hatta benda syubhat, benda sama-sama tak jelas. Kita makan hanya benda halal semata-mata. Kita ni dah ada banyak kemudahan, ada agensi itu, Jaking umpamanya, dah keluar dah logo begitu. Kalau ada logo ini, insya-Allah confirm halal. Kita cari benda tu dulu, kita ajar kepada anak-anak kita, kepada orang rumah kita, jangan beli benda kecuali ada halal. Kita nak buat biskut, buat cookies, buat apa, nak cari butter, nak cari apa, tengok ada tak pap halal. Jangan main, butter ni bagus, margarine ni bagus, ini bagus, campur IC ni bagus dan sebagainya, baking powder ni bagus. Tengok dulu pap halal ke tidak. Nampak? Tengok dulu. Itu kriteria yang mula-mula. Jangan dengar cerita kawan, yang jenama ni bagus, yang jenama ni bagus. Okeylah jenama tu bagus, ambil jenama tu, tengok ada tak halal. Kalau ada halal, betul-betul bagus. Nampak? Itu kriteria yang pertama. Barulah bila kita makan, kita diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya ialah kita mengelakkan diri dari melakukan banyak pembaziran di bulan puasa ini. Bulan puasa ni bukan bulan kita makan, kita minum, tetapi bulan kita menahan diri dari makan dan minum. Dan juga bagi mereka yang suka bab makan minum, yang suka jenis berbagai-bagai warna, lauk pauk dan sebagainya, tak ada masalah, benda halal, tetapi janganlah sampai kepada peringkat membazir. Membazir ni saudara mara kepada siapa? Kalau tidak syaitan. Tengok tadi haram, saudara mara syaitan juga, jejak langkah syaitan. Membazir pula, ikut lagi dia syaitan. Jadi kita nak ikut siapa? Nak ikut siapa? Nak ikut syaitan ke nak ikut baginda sallallahu alaihi wasallam? Tengok Allah, dia beri amaran di dalam surah Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya mereka yang suka membazir itu adalah saudara mara kepada syaitan. Kita hendak menjadi saudara mara kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, para nabi, para siddiqin. Itulah yang kita berdoanya kepada Allah, ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Kalau doa sahaja, tapi dari segi tindakan seharian kita tidak menunjukkan kita menjadikan empat golongan tadi sebagai teman kita, maknanya di situ sudah ada berlawanan, ada kontradik di situ. Tidak betul cara kehidupan. Tengok, diberi amaran begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut syaitan ni, memang dah kerja dia untuk mengheret kamu semua supaya ikut dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Memang tu dah sumpah dia, wala urwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan mereka semua sekali tanpa kira siapa-siapa. Itu memang dah termasuk di dalam job spek dia, syaitan, iblis dan sebagainya, dengan kuncu-kuncu dia. Jadi pembaziran ini benda-benda yang amat-amat dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ukurlah dengan apa yang kita nak makan. Kita ukurlah
dengan keupayaan kita. Baru betul caranya. Maknanya memang dah bila kita pergi ke kedai dalam keadaan kita lapar, memang banyak kita nak makannya. Tengok bila kita nak berbuka secara iftar jama'i, dihidang begitu, kita ambil depan kita penuh pinggang, semua ada. Tu buka di surau masjid tu. Saya pun buka di surau masjid juga. Kita cerita apa yang kita nampak. Ambil pinggang, masa lapar, air pun 2-3 gelas. Dia kata apalah surau masjid ni, gelas kecil sangat. Gelas kecil sangat. Akhirnya 3 gelas dia ambil. Yang tak puas hati tu bawa gelas rumah yang besar tu, 1 liter jus buah, gelas besar. Bawa besar tu gelas. Akhirnya tak habis. Yang ambil 3 gelas. Kemudian 1 pinggang pula penuh dengan buah itu, buah ini, kuih itu, kuih ini. Nak makan banyak mana sangat. Itu di antara pembaziran. Akhirnya biar begitu. Benda yang telah kita sentuh, orang lain nak ambil pula, dah tak ada liu dah. Dah tak ada liu dah. Kita ambil padan-padan. Jangan sampai penuh begitu. Buah kurma paling banyak pun kita makan, ya, 3 biji je. Ambil sampai 10 biji buat apa? Pasal apa? Pasal dalam keadaan dia ambil tersebut, dia lapar, dia dahaga. Itu psikologi. Kita pergi bazar, tengok karipat, ya, 1 dulang, dengan dulang-dulang habis aku hantam ni. Pasal apa? Itu dia. Itu di antara benda-benda yang boleh menjurus ke arah pembaziran. Dan membazir ni benda tidak akan baik untuk selama-lamanya. Walaupun di dalam kita beribadat. Ada seorang sahabat, ada perempuan, dia ambil wuduk. Nabi tengok dia ambil wuduk ni banyak guna air, lebih daripada 3 kali basuh. Tak yakin dia, penyakit was-was. Nabi kata, janganlah kamu ambil wuduk lebih-lebih. Pembaziran. Sahabat pun tanya, ya Rasulullah, dalam urusan ibadat pun ada juga membazir. Kita nak ambil wuduk ni, nak mandi wajib ni. Nabi kata, itu juga walaupun kamu ambil wuduk di dalam sungai yang mengalir, wa in kunta ala nahrin jarin, kalau kamu ambil berlebihan juga membazir. Sungai yang mengalir, apa luaknya, apa kurangnya, dia tetap mengalir. Kita mandi ke, kita tak mandi ke, kita ambil wuduk ke, banyak mana kita basuh, Nabi kata tetap pembaziran kalau basuh lebih-lebih. Tengok dalam urusan ambil wuduk, apatah lagi benda ni. Sedangkan sahabat kita di tempat-tempat, ya, negara minoriti Muslim, tengok mereka diuji dengan lapar, dengan minum. Yang terbaru di Rohingya dan sebagainya. Cuba baca. Di Syria umpamanya, makanan nak masuk pun tak boleh. Di bulan puasa ni, bagaimana mereka menghadapinya? Tak makan, tak minum. Di negara-negara Afrika umpamanya, negara umat Islam yang ada minoriti begitu, nak makan, nak minum pun payah. Kita buang begitu. Kecuali kita ni seperti orang kampung, di rumah kita pelihara ayam, kita pelihara itik. Tak habis malam tadi yang menjadi rezeki ayam dan itik. Mana kita nak pelihara ayam dan itik di bandar? Nampak? Maknanya yang menjadi habuannya, rezekinya lah apa? Tong sampah. Itu dia. Itulah namanya pembaziran. Amat-amat kutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya ialah di dalam adab kita berbuka walaupun kita dahaga, ya, dengan cuaca panas begitu. Bagi mereka yang bekerja di kawasan, di dalam bangunan ada aircon, mungkin tak rasa mana. Dia kereta dia pun aircon, masuk office dia pun aircon, keluar pun terus masuk kereta, masuk rumah dia pun terus aircon, tak rasa mana. Cuba bayangkan kalau orang tu kerja kat luar, ambil sampah, sapu sampah, kerja di luar bangunan. Tengok musim sekarang ni musim panas. Cuma 2-3 hari baru ni je hujan. Tengok musim panas. Bagaimana ujiannya Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun panas begitu, memang kita dahaga, tetapi bila time kita nak berbuka kerana ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil air dulu ke ambil apa dulu? Kita ambil tamar dulu. Tengok. Semata-mata kerana mengikut sunnah Nabi, itu cara yang betul. Kena cari tamar dulu. Kita nak buka masjid surau, kena apa yang kita tengok dulu? Bukan tengok air bandung dulu, tengok air sirap dulu, bukan. Mana tertarik, bukan. Cari ada tamar ke tidak, baru betul cara dia fikir.
Kenapa betul? Dia nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah niat begitu dah, ikut sunnah Nabi, dah dapat pahala dah. Tu caranya. Walaupun lapar, walaupun dahaga, nak ambil air, tetapi tangan dia jamah. Tamar. Dia mulakan dengan tamar dulu, sebarang sebiji, 2 biji, 3 biji. Sunnah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ikut sunnah begitu sudah mendapat apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita nak bawa sesuatu ke masjid, ke surau umpamanya, kita boleh bawa tamar. Bawa tamar yang bagus-bagus, yang ada tangkai begitu. Barulah orang nak minum, barulah orang nak makan. Kalau bawa tamar yang biasa tu, orang pun pandang juga, tapi dia akan pilih yang mana dulu? Dia akan pilih yang ada tangkai dulu. Begitu. Bila kita bawa begitu, lakulah tamar kita. Bila laku tamar kita, orang dengan niat nak ikut sunnah Nabi, kita pun niat bawa supaya orang ikut sunnah Nabi. Tengok ganjaran yang bakal diberikan oleh Allah kepada kita. Kita bawa tu niat begitu dah, supaya orang berbuka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat kita bawa tu yang bagus-bagus, supaya orang tengok pun tak. Orang tengok pun tak. Nampak? Tu kita dapat pahala yang berlipat kali ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berdasarkan riwayat Al-Imam At-Tirmizi, seorang sahabat yang bernama Salman bin Amir Ad-Dabbi menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah." Bila kamu nak berbuka, mulakan dengan tamar, kerana pada tamar itu ada keberkatan. Benda berkat ni sama ada kita tahu ataupun tidak. Yang kita tahunya kajian, kandungan dia 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian berkat yang lain, benda kita tak tahu, hanya Allah yang maha mengetahui. Kita percayanya bila Nabi kata pada buah tamar itu ada berkat, kita pun beriman. Kemudian bila tak ada tamar, kalaulah umpamanya dah kehabisan buah kurma di Malaysia ni, tak ada, dah habis. Tahun ni tak menjadi pokok kurma, baik di China, baik di India, baik di tanah Arab, habis mati pokok kurma, kena virus, kena serang di ulat. Pasal ulat itu dibuat oleh musuh-musuh yang tertentu, dia pun serang habis mati pokok kurma. Tak menjadi, tak ada pokok kurma sebagai contohnya. Kita mulakan dengan apa? Buah anggur ke, sirap bandung ke, dengan apa? Tomia seekor. Kita mulakan dengan air. Dengan air. Barulah ambil air. Maknanya kalau kurma ada, kita mulakan dengan kurma dulu. Kemudian yang kedua, kita minum air. Maknanya kita sudah menghimpunkan 2 kelebihan. Mula dengan kurma, yang kedua air. Bila ada kurma, air menduduki tangga kedua. Bila tak ada kurma, air naik martabat menduduki tangga pertama. Jadi kita himpun 2 sekali. Bila tak ada kurma, Nabi kata fa illam yajid tamran falma. Bila tak ada tamar, air, fa innahu tahur, kerana air itu boleh membersihkan kamu. Itu petunjuk sunnah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga seterusnya ialah apabila sudah masuk waktu untuk kita berbuka, Nabi suruh menyegerakan. Bila sudah azan, kita pun segera. Di situlah terletaknya kebaikan dan pahala. Kita berbuka, makan, minum. Bila sampai waktunya, kita berbuka dapat pahala. Kemudian kita segera, bila dah masuk waktu, pahala lain pula. Itu terletaknya kebaikan. Dan Nabi SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-fitrah. Manusia itu sentiasa berada di atas kebaikan, dapat pahala keberkatan, selagi mana mereka menyegerakan berbuka puasa. Walaupun kita sibuk, walaupun kita duduk tengah goreng apa, duduk tengah goreng karipak, goreng mi apa, dah azan dah, kita pun berhenti sekejap, perlahankan api, ambil tamar barang sebiji 2, makan. Sambil-sambil duk makan tamar tersebut dengan niat berbuka tadi, untuk ambil sunnah Nabi menyegerakan begitu, kita boleh goreng dah, nak goreng apa pun. Yang pentingnya jangan kita tunggu dulu habis goreng, yang orang lain dah makan dah habis 2-3 pinggan dah, kita baru nak pergi makan. Tak sesuai dengan sunnah Nabi.
menyegerakan berbuka. Jangan tunggu. Maknanya apa tuan-tuan puan-puan? Kalau kita berbuka secara ramai-ramai, iftar jama'i, jangan bersifat warak tak kena pada tempat dia. Pinggang kita kosong. Pasal apa ustaz? Ai warak hari ni. Mana boleh? Kita kena segera, kena cari apa kita nak makan. Kena cari tamar letak depan kita. Cari air letak depan kita. Jangan tak apa, air ni tak lapar. Bohong, munafik. Nampak? Bohong. Kena cari, tak ada warak di situ. Warak tak kena pada tempat dia. Kena letak depan kita. Orang Allahu Akbar, kita pepok tu. Pasal apa? Sunnah Nabi. Tak boleh orang kata dia tu pelahap, nampak tak sempat orang habis azan nak berbuka dah. Orang yang komen begitu dia tak faham sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Di tempat itu kita kena cari apa yang kita nak makan, nak minum. Nampak sunnah junjungan besar baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga adabnya ialah kita bersahur. Walaupun kita tak lapar, tak apa, ataupun malah, paling tidaknya kita ambil seteguk air. Itu juga sunnah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itulah sunnah para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersahur dia makan. Dan yang menjadi pahala lagi ialah dia melewatkan sedikit sahur. 4:30, pukul 5, 5 suku. Kalau pukul 7 sahur apa pukul 7? Melewatkan sedikit sahur itu. Pukul 4:30, pukul 5 dah okey dah. Sempatlah dia nak bernafas sikit. Dia nak cuci tubuh dia, nak pergi masjid surau. Sempatlah. Kalau dia bersahur pukul 5, pukul 4:30. Kalau 5:30 nak makan pun tak sempat. Nak mandi apa tak sempat. Nampak? Maknanya tempoh masa itu. Inilah sunnah para nabi dan para rasul. Dia melewatkan sedikit. Bukan maknanya tak makan, tak minum. Makan juga. Tapi dia ambilnya. Dia makan bukan kerana lapar, kerana dahaga dia minum. Tetapi kerana sunnah para nabi dan para rasul. Inilah yang dinyatakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Kata Nabi, inna ta'khiras suhur min sunanil mursalin. Melewatkan sahur adalah sunnah para rasul. Sunnah para rasul, termasuklah baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi menjanjikan pahala, menjanjikan kebaikan, keberkatan bagi mereka yang bersahur. Seperti juga mereka yang berbuka awal tadi. Berbuka bila masuk waktu, tu buka. Nampak? Apa kata Nabi? Di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-fitra wa akharu as-sahur." Ataupun as-suhur. Umatku sentiasa berada di atas jalan kebaikan, keberkatan, selagi mana mereka ni menyegerakan berbuka puasa bila sampai masa dia dan mentakhirkan sahur. Tengok, mentakhirkan sahur. Berbuka cepat masuk waktu dia, bersahur lewatkan sedikit. Tengok sunnah yang diajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana bersahur adalah merupakan satu keberkatan. Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibn Hibban. Kata Nabi, as-suhur kulluhu barakah. Bersahur itu seluruhnya adalah keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tersebut kata Nabi, dia tak rasa lapar, dahaga, rasa malas, paling tidaknya an yajra'a ahadukum jur'atan min ma. Paling tidaknya dia bangun ambil seteguk air. Pasal apa? Nak dapat keberkatan di waktu itu. Fa innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Tengok kelebihan tu. Kerana sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat ke atas orang yang bangun bersahur. Kita duk makan, duk minum dini hari pukul 4:30, pukul 5. Allah dan malaikat bersalawat untuk kita. Padahal tengah makan, tengah minum tu. Allah dan malaikat bersalawat. Apa makna salawat Allah kepada hamba dia? Allah menurunkan, melimpahkan cinta dan juga kasih sayang kepada hamba dia. Itu makna salawat Allah kepada hamba dia. Dan apa makna salawat malaikat kepada manusia? Iaitulah malaikat beristighfar untuk dia. Allahumma arhamhu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kasih sayangmu kepadanya. Allahumma ighfir lahu.
Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah keampunanmu untuk dia. Sepanjang tu malaikat beristighfar untuk mereka yang bangun bersahur kerana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok kelebihan tu. Dia boleh selawat para malaikat. Bila disebut para malaikat, dia bukan seorang dua. Kerana perkataan malaikah di dalam bahasa Arab dengan arti ramai. Kalau seorang, kalau satu malaikat disebut sebagai al-malak, malakul maut, malak, itu satu je. Sebut malaikah maknanya ramai, maknanya para malaikat berselawat untuk dia, beristighfar untuk dia kalau dia bangun bersahur. Tengok kelebihan. Kita makan minum, tapi pahalanya begitu. Allah sedia bangun walaupun seteguk air, gagahkan walaupun mengantuk, malam tadi lewat tidur, tengok sukan itu sukan ni, nampak tak sempat, terus terjelempak dia tidur, gugur terus dia. Nampak, walaupun begitu bangun bersahur juga. Bila sebut gugur betul perempuan, ramai orang dah gugur dah. Cuba tengok solat tarawih, cuba tengok, dah masuk, kita ni dah masuk dah malam, hari ni 15 hari kita puasa. Dah malam 10 pun tengok, malam 7 pun tengok ramai dah berguguran. Akhirnya balik balik asar, akhirnya begitu. Cuma nak ramai pun ramai sikit saja. Jadi kita amat-amat bersyukur. Pasal apa? Kita ni masih lagi diberi istiqamah, boleh jaga, dan itulah kita minta kepada Allah supaya sampailah kita solat ni, akhirnya malam raya kita takbir. Kita minta tu supaya kita istiqamah, sentiasa ada untuk bersolat tarawih dan solat witir, kita bersolawat bertakbir sampai akhir begitu. Kita minta jangan gugur sebelum sampai masa dia. Kalau berduri yang gugur sebelum masak, dia gugur, tak laku. Nak buat tempoyak pun tak boleh, tak laku. Orang buang begitu saja je. Orang gali lubang dia kambuh. Pasal apa? Duri dia tajam lagi. Tu durian, tak ada guna. Jadi jangan kita gugur sebelum malam tersebut kita bertakbir sambut raya. Kita harap begitu. Kita berdoa ya banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata Al-Imam Al-Ghazali, cuba tengok ya. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu rahimahullah taala menyebut di dalam kitab beliau, berkata dalam kitab beliau yang bernama Bidayatul Hidayah. Dia kata apa? Yang dimaksudkan dengan berpuasa itu ialah kamu memecahkan syahwatmu dan melemahkan kekuatannya supaya engkau mencapai ketakwaan. Tetapi jika hanya engkau menghimpunkan makan siang kepada malam, maka apakah maknanya puasamu? Dari segi ya, bilangan dia makan pun sama juga dengan sebelum bulan puasa. Berapa kali dia makan sebelum bulan puasa, berapa kali? 5 kali, 6 kali. Di bulan puasa pun bilangan dia tak ada kompromi bilangan dia. Maknanya masalah. Bulan ini bulan kita untuk merasai laparnya, susahnya mereka yang diuji dengan tak ada makan minum. Kita nak rasa begitu. Kalau kita pun sama juga 5-6 kali juga, cuma dialih jadual kepada malam. Kalau bulan yang lain kita pagi, kemudian pukul 10 pula lunch, kemudian pukul 4 minum petang, kemudian dinner, nak tidur karang cukup 6 kali. Siapa tu? Kemudian bulan puasa pun sama juga. Belum solat maghrib dia berbuka tu dah berat dah. Bubur lambuk 2 pinggan dah. Bubur lambuk 2 pinggan, capur serunding sikit, sedap tu. Capur serunding sikit. Kemudian ambil air sirap Bandung 2 gelas pula. 2 gelas pula. Gelas tu dia bawa sendiri daripada rumah dia, besar gelas. Kemudian solat subuh, solat maghrib. Solat maghrib relax sekejap, berzikir sekejap. Nak tunggu isyak tu, dia balik rumah dia, dia hantam lagi nasi. Pasal sedap sangat, nasi hujan panas. Hujan panas, ayam percik pula. Allah, nampak? Baru tadi beli ikan bakar, dia hantam pula 2 dah. Kemudian datang masjid, dah azan isyak, datang masjid, solat tarawih. Lepas solat tarawih, tengok ada lagi Mori pula, tengok hari ni special. Tengok berat juga.
berat juga. Kemudian makan mori pula. Dah 3 dah. Kemudian dia balik rumah dia. Ada orang tidur tu. Tak boleh tidur tu. Payah nak tidur masa tu. Kemudian duk tengok, begitu tengok depan TV, dia pun buka peti. Tengok ada lagi. Ada lagi yang semalam laksa ataupun laksam. Tengok, dia pun buka plastik, taruh dalam apa ni? Dalam mangkuk, rasa kurang masin, ambil garam. Kemudian baru rasa okey. Kata bahasa orang Kelatannya, baru jelira dia kata. Taruh garam sikit. Kemudian makan. Kenyang pula, belum tidur relax. Kemudian tidur dia. Tidur campur dengan sahur lagi. Berapa kali dah? Bukan 5 kali. Tengok, begitulah dia sepanjang harinya. Kata Imam Ghazali, apa makna puasamu? Kamu tak rasa apa pun. Syahwat kamu tetap ada. Untuk melemahkan syahwat supaya kamu beramal ibadat dengan kuat. Orang yang lapar tak ada perempuan, cara kehidupan dia lain. Cara dia beribadat lain. Orang lapar. Kita siang hari dah pukul 5, pukul 6, tu mula dah rasa dah. Cuba kita baca Quran masa tu. Kita akan rasa kemanisan yang berlainan berbanding dengan perut kita kenyang. Cuba baca Quran pukul 5, pukul 6. Lepas kita balik surah masjid, lepas asar, baca Quran sebelum kita pergi surah masjid untuk iftar jama'i. Baca Quran masa tu. Rasa macam tu lain dah. Kelazatan, kemanisan, kehaibatan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Perut kita lapar. Rasa lain. Itu yang Allah nak jaga tu. Supaya bila kamu beribadat, kamu rasa halawah, kemanisan dia. Dengan perut lapar begitu. Nampak caranya lain. Kita solat pun lain, baca Quran lain, kita berzikir lain. Lagi semangat, lagi makin khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikehendaki oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru betul puasa kita. Tuan-tuan dan puan, itu adab yang perlu kita jaga di antaranya. Insya-Allah dengan izin Allah, bila kita jaga adab tadi, ya kita akan diberi keberkatan, gandaan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, minta maaf ya. Dah berapa minit dah ni? Minta maaf ya. Dia tak ada kuliah subuh, dia tak ada limit-limit apa kan? Tazkirah 20 minit, 25 minit. Kuliah subuh ni ikut pandai ustaz lah. Ikut pandai ustaz lah. Jadi tadi adab dia. Jadi apakah dia? Pengisiannya. Ni penting ni, pengisian dia. Supaya Ramadan ini tidak berlalu begitu saja. Tadi adab kita jaga dari segi teknikalnya. Puasa tadi. Ini pengisian. Apa kita nak buat? Benda tu dah jaga dah teknikalnya. Apa kita nak buat? Pengisian dia. Yang pertama, Nabi beri arahan kepada kita supaya kita menghidupkan bulan Ramadan dengan amalan-amalan. Dan amalan yang paling utama yang kita nampak di bulan Ramadan ialah solat tarawih. Tu jangan tinggal tu. Tidak ada di bulan lain yang kita sebut tadi. Kita berdoa supaya diberi kekuatan sampailah akhir bulan Ramadan. Kalau kita nak buat biskut, nak buat cookies apa, buatlah siang hari. Buatlah siang hari. Ataupun buatlah sebelum tu. Terutamanya tengok 10 yang terakhir di bulan Ramadan tu. Tu masa-masa yang amat penting. 10 terakhir di bulan Ramadan tu penting tu. Ketika itulah mungkin ramai orang tak kisah dah. Pasal apa? Dia malam, lepas dia solat maghrib, dia nak pergi shopping. Nak pergi shopping, pasal apa? Ada sale, ada apa? Nak beli baju raya dia. Dah tua begini pun nak cari baju raya juga. Nampak? Kalau kita memang dah nak baju raya, buat sebelum tu. Sebelum puasa kita dah beli siap dah. Nanti fashion lama pula ustaz. Allah, sebulan saja fashion lama pun. Allah, tak ada kompromi dia buat fashion pun. Dah tua begini pun, dah berjanggut berubah pun nak fashion juga. Tak payahlah. Nampak? Kejar kelebihan malam-malam Ramadan. Itu pengisiannya. Yang kita nampak tadi ialah apa? Solat tarawih. Solat tarawih, solat witir, bertadarus sesama berjamaah, hidupkan. Inilah yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, man qama Ramadan. Sebelum ni kita baca man shoma Ramadan.
barang siapa berpuasa di bulan Ramadan. Ni barang siapa menghidupkan Ramadan dengan penuh iman, wahtisaba, dan dia hendak keampunan, pahala Allah, dia jaga adat-adat dia. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah beri keampunan terhadap dosa-dosa dia. Dan satu riwayat yang lain yang disebut oleh Al-Imam An-Nasa'i, kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh, akan keluar dosa dari tubuh dia sebagaimana dia dilahirkan oleh mak dia. Dia jadi satu manusia yang baru, tak ada dosa. Budak-budak kecil tu, perempuan, baby, remaja, kanak-kanak begitu. Kalau dia mati pada masa itu, masa kecilnya, dia terus masuk syurga. Pasal apa? Fitrah, kembali kepada fitrah. Bila habis puasa, habis Ramadan, dia ni cuci bersih, kembali seperti kain putih. Kayaumi waladathu ummu, seperti hari dia baru dilahirkan oleh mak dia, cuci bersih fitrah. Kerana asal kita manusia ni tak ada dosa. Bila lahir atas dunia macam-macam, kita begau itu, begau ini, nampak itu, nampak ini, pandai itu, pandai ini. Banyaklah benda yang kita buatnya. Pada asalnya kita ni bersih, tak ada dosa, tak ada apa. Bila habis Ramadan kita bersih, digugurkan dosa. Tengok, bila kita mendirikan malam Ramadan, solat tarawih, solat witir, kita berdoa, dihapuskan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga di bulan ini kita memperbanyakkan baca Al-Quran. Kerana di antara 12 bulan itu, bulan Ramadan lah Allah menyandarkannya dengan Al-Quran. Tak ada bulan lain. Cuba tengok, kita bacakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas sebut tu. Bulan Ramadan inilah diturunkan padanya Al-Quran. Bulan inilah, kalau kita sebelum ni kita baca Quran juga, mungkin kita baca semuka, baca 2 muka satu hari. Di bulan Ramadan ini kita tingkatkan 5 muka, 5 helai, 1 juzuk satu hari. Nampak, tingkatkan. Supaya apa? Kita mendapat kelebihan dari kelebihan bulan Ramadan. Kalau bulan-bulan yang lain kita baca Quran pun sudah diberi gandaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang Nabi sebut apa? Apabila baca Quran begitu, setiap satu huruf ia diberi pahala, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kemudian satu huruf kebaikan itu diganda sampai 10. Kata Nabi, lam aqul alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Aku tidak kata alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan satu kebaikan itu diganda sampai 10 kali ganda. Nampak? Setiap satu huruf tu 10 pahala. Kalau kita baca satu juz satu hari, kita pun tak larang Nabi bilang berapa huruf. Banyak kali 10 kali 10. Itu normal, standard di bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan gandaannya lebih. Tu baca sahaja, baca Quran. Tak faham lagi tu, tak tengok terjemahan lagi tu, lagilah penghayatannya lagi besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalam Allah yang diturunkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin dan percaya bahawa tidak ada kalam lain yang lebih benar berbanding kalam Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rumah tak ada perempuan yang tidak pernah dibaca Al-Quran, rumah tersebut tak ada cahaya. Rumah tak pernah baca Quran, dialungkan ayat-ayat Allah di dalamnya, malaikat tak masuk. Bila malaikat tak masuk, siapa yang masuk? Syaitan yang masuk. Syaitan yang masuk. Pasal apa? Tak ada cahaya. Bila tak ada cahaya, dia ni gelap. Benda-benda gelap ini dia sinonim kepada syaitan, benda kejahatan. Kita panggil black magic, kita panggil. Nampak? Sihir hitam. Begitu kita panggil yang jahat, ilmu hitam. Mana gambar kejahatan. Nampak? Benda tak ada cahaya ni, benda-benda lebih kepada syaitan. Tetapi rumah yang dibaca di dalam Al-Quran ada cahaya. Bila ada cahaya, sesuai dengan siapa? Dengan malaikat, dijadikan oleh Allah daripada cahaya. Malaikat nampak rumah dia. Pasal apa? Ada cahaya. Malaikat pun pergi. Walaupun rumah tu dia tak ada elektrik, pakai pelita je, tapi baca Quran, percayalah, dipenuhi
dengan cahaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat pun nampak dia pergi. Kalau rumah tu terang bendera dengan spotlight dengan apa, pagar dia keliling cahaya, tapi tak baca Quran, malaikat tak nampak. Yang nampaknya syaitan. Tak guna malam 7 likur ke, malam 9 likur ke, 1 likur ke, dia pasang pelita keliling rumah dia nak sambut malaikat. Kalau tak baca Quran, malaikat tak nampaknya. Nampak. Walaupun di rumah dia tak ada pelita, tak ada apa di luar, di pagar-pagar, macam kita budak-budak dulu kan, pasang pelita keliling rumah. Kalau rumah tersebut, ya, kalau tak baca Quran, malaikat tak ada. Walaupun rumah dia tak ada satu pelita pun, tetapi kalau dihiasi dengan Al-Quran, malaikat berebut-rebut nak masuk. Berdasarkan riwayat Al-Imam Ad-Daruqutni. Tengok, malaikat berebut-rebut nak masuk rumah yang dikunjungi oleh para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam banyak riwayat dari perempuan, di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi kata apa, ya? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Tidak berkumpul sesuatu kaum, orang ramai di rumah-rumah Allah, dan dia ni baca Quran, ramai-ramai tu baca Quran dan bertadarus Al-Quran, belajar Quran. Ada kesalahan, tegur dan sebagainya. Kita nak bertadarus pun dia ada adab dia. Kita kena berlapang dada. Ada orang dia nak bertadarus, tapi bila orang tegur marah. Tak jadi, tak payah tadarus lah. Tak payah tadarus. Balik rumah lah baca sendiri. Seronok sendiri. Bila kita dah masuk halaqah tadarus, kita dah buka dada kita untuk ditegur. Itu cara baru betul adab, baru betul caranya. Pasal apa? Kita mungkin pandai baca Quran, tetapi kadang-kadang tersilap lidah. Tersilap lidah. Bukan tak pandai. Tengok baris bawah, nampak atas, baris depan nampak baris mati. Tersilap. Tersilap pandai begitu. Kita kan banyak buat silap. Pasal kita tersilap baca Quran di malamnya, pasal kenyang sangat. Kalau siang hari kan lapar. Kenyang sangat. Jadi bila tersilap begitu, bila kita baca seorang-seorang, maknanya akan tersilaplah sampai bila-bila. Kan nanya tu, tersilap sampai bila-bila. Tengok-tengok kawan kita bermurah hati untuk tegur, alhamdulillah. Kalau tidak, tersilaplah aku. Begitu. Begitu dari segi psikologinya, kena terima, kena buka dada untuk bertadarus. Bila orang ramai tadi berkumpul di rumah Allah, baca Quran dan bertadarus bersama mereka, diturunkan as-sakinah, kedamaian, ketenangan. Kemudian mereka ini akan diselubungi oleh cinta kasih sayang Allah dan malaikat bersama dengan mereka. Malaikat menyertai majlis yang dibaca padanya Al-Quran. Dan begitu juga puan seterusnya, pengisiannya ialah kita jangan tinggal untuk solat berjamaah setiap waktu sepanjang Ramadan. Lawan tu kena paksa. Benda yang baik ini sebenarnya kena ada juga unsur-unsur paksaan, baru dia jadi. Kena paksa. Yang kita paksa tu ialah kita lawan nafsu. Lawan nafsu, nak senang, nak rehat, nak tidur, tapi kita paksa juga, paksa. Mudah-mudahan akhirnya nafsu tunduk kepada kita, bukan kita tunduk kepada nafsu. Kena lawan tu, kena kontrol, kena pegang tali dia tu. Kena pegang tali kuda tu. Kita nak corner ke kiri, kita masuk kiri. Nak corner kanan, kita masuk kanan. Steering tu kena jaga. Bukan steering tu kontrol kita kontrol steering. Nampak? Begitulah nafsunya. Kita jaga, kita lawan dia, kita paksa dia supaya tunduk kepada, taat kepada agama. Solat 5 waktu sehari semalam berjamaah. Kalau tak sempat rumah kita, anak isteri kita, di bulan ini mudah-mudahan habis Ramadan kita biasa begitu, terbawa-bawa dengan benda yang baik, akhirnya penuh masjid surah. Tengok bulan Ramadan, tempat kita melatih. Kemudian antara perempuan, di bulan ini kita memperbanyakkan solat sunat, kerana pahalanya adalah besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Diberi kita seperti kita buat amalan fardu. Satu fardu, ya, kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwah, seperti dia buat 70 fardu. Dan bila buat sunat, kaman adda faridatan fi ma siwah, sebagaimana dia buat satu amalan fardu. Tak ada bulan lain tu, bulan ni saja Allah nak beri kepada kita. Perbanyakkan solat-solat sunat yang tak biasa kita buat di bulan ini, kita buat. Belajar kalau tak tahu, solat duha, paling tidaknya 2 rakaat. Kemudian solat sunat rawatib,
mengiringi solat fardu, qabliyah, ba'diyah, kemudian solat witir yang kita memang dah buat dah, solat bangun, solat tahajud, qiyam, solat tasbih, solat apa, solat hajat, solat taubat, banyak solat-solat sunat. Nampak? Di bulan ini biasakan. Kalau tak tahu, tanya orang yang tahu. Macam mana ustaz nak solat tasbih? Baca buku, tanya. Nampak? Tu. Di bulan inilah yang kita belajarnya. Dan begitu juga seterusnya, tuan-tuan puan. Ialah kita menjadi lebih pemurah di bulan ini. Terutamanya dalam soal kita menaja juadah untuk orang berbuka puasa. Kerana pahalanya besar. Kita dah diberi kemudahan, rezeki yang melimpah ruah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kongsi tu. Dengan rezeki tadi kena kongsi. Di antara di bulan ini yang besar pahalanya ialah apa? Kita menyediakan juadah untuk orang berbuka puasa. Cuba yang kata puan, kita dah kaya begitu, kita taja satu surah, satu masjid sebulan. Tengok pahala besar. Setiap seorang tu kita dapat pahala untuk dia. Tak dapat pahala untuk dia tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang berpuasa tadi. Bukan kita share pahala yang 20 tu. Kalau 20 napamanya, masing-masing dapat 20. Bukan share 10-10, bukan. Tengok, dijanjikan begitu. Ini kelebihan orang yang kaya. Orang miskin tak boleh buat. Orang kaya lebih dia. Dia boleh pahala yang lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah, man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidzunubihi. Barang siapa yang menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa adalah keampunan terhadap dosa dia. Keampunan terhadap dosa dia. Wa itqa raqabatihi minan nar, dan pembebasannya dari api neraka. Nombor 2. Yang ketiga, wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai', dan dia dapat pahala orang puasa tadi tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang puasa tadi. Tengok 3 benda Allah beri. Dengan berkat apa? Dia beri makan untuk orang buka puasa. Kalau kita tak ada apa, umpamanya paling kurang pun, bawalah sedikit apa yang kita mampu. Pasal apa? Dengan niat kita nak dapat juga janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebiji buah tamar, kata Nabi. Kamu bersedekahlah walaupun dengan separuh bisyiqqi tamrin, walaupun separuh buah tamar. Nabi nak suruh ya kita sentiasa menjadi hamba Allah yang pemurah, beri makan, beri minum, pahalanya besar. Bahkan orang beri minum sahaja dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mahsyar akan diberi minum dari haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi rasul di padang mahsyar masing-masing ada kolam masing-masing. Dan kolam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling besar. Semua orang nak minum. Semua orang nak minum. Dalam hadis disebut berjananya ataupun bekas penyeboknya seperti bintang di langit bergemerlapan. Apabila orang minum seteguk, kolamnya menjadi semakin luas. Nampak? Minum seteguk je. Tengok Nabi kata apa? Berdasarkan riwayat Al-Imam Ibn Khuzaimah. Kata Nabi, wa man saqa sa'iman saqahu Allahu min haudi syurbatan la yazma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah. Barang siapa beri minum kepada orang puasa, di akhirat Allah akan beri minum dari kolamku. Seteguk aja Allah beri minum. Minum seteguk saja, la yazma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah. Dia tak akan dahaga lagi sehinggalah dia dipersilakan Allah masuk ke dalam syurga. Jadi kalau tak dahaga masuk syurga, nak minum apa pula ustaz? Minum dalam syurga, minum keseronokan, minum kerana gembira. Kadang-kadang tu kita dah berikhlas di rumah kita, dah kenyang dah, kawan ajak pergi tarik, kita pergi lagi, bukan kerana dahaga, kerana keseronokan, kerana gembira. Itulah ahli syurganya. Nampak? Dah minum seteguk dah, tidak dahaga untuk selama-lamanya. Jadi kita yakin begitu, lalu kita menjadi lebih pemurah, terutamanya di bulan Ramadan. Tuan-tuan puan, di bulan ini juga ya kita memperbanyakkan sedekah di bulan Ramadan ini, kerana sedekah itu banyak kelebihannya. Di antaranya dua benda yang besar yang Nabi janjikan kepada mereka yang suka bersedekah. Yang pertama apa? Tudfi'u an ghadabir Rabb, boleh memadamkan kemurkaan Allah, maknanya diberi keampunan. Yang kedua, wa tadfa'u an mitatis su, boleh menghalang seseorang dari mati di dalam su'ul khatimah. Dengan kita banyak pemurah beri sedekah begitu, mudah-mudahan kita harap bila nazak kita karan, orang tak payah hajar dah, kita pun terus
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan berkat kita sedekah. Tengok kelebihan besar benda tersebut. Tengok di bulan ini lebih-lebih lagi, dan Nabi SAW menjadi lebih pemurah berbanding bulan-bulan yang lain. Tuan-tuan puan, dan begitu juga ya, kita disuruh supaya beribadat terutamanya pada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Kita jangan tinggal iktikaf walaupun sedikit, paling tidaknya hari Jumaat. Dan kita ni ya, paling tidaknya sekali seminggu kita memang pergi ke masjid, itulah hari Jumaat. Kalau tak pergi juga, mana tak solat Jumaat lah dia. Maknanya ketika itulah kita masuk masjid, kita niatlah iktikaf. Paling tidaknya tu, walaupun kita tak boleh nak iktikaf seperti Nabi. Nabi pada malam 21, hari 20 malam 21 dia dah mula dah iktikaf. Hari 20 ketika asar dia keluar rumah dia tak balik sehinggalah pagi raya. Duk beriktikaf. Kita mungkin rasa oh payahnya. Nampak? Kalau rasa payah begitu, paling tidaknya kita berada di masjid pun niat iktikaf. Masuk kaki kanan tu niat nawaitu al-iktikaf. Niat iktikaf. Dapat pahala dah sepanjang kita berada dalam masjid. Tu tak buat apa lagi tu. Tak campur Quran, campur solat sunat, berzikir dan sebagainya, dengan syarat kita ada wuduk. Niat iktikaf, dapat pahala. Kita duduk masjid, duduk tengok kipah, duduk tengok cantiknya masjid, tulisan, dapat pahala walaupun tak buat apa tu. Tengok niat menentukan ibadat itu menjadi adat ataupun menjadi ibadat. Apatah lagi di malam terakhir diberi kurniaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu malam Lailatul Qadr. Kita cari malam tersebut. Kenapa Nabi suruh cari? Faltamisuha fit tasi'ati was-sabi'ati wal khamisah. Kamu carilah pada malam ke-29, 27 ataupun 25. Kamu cari. Ya, berdasarkan riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kamu cari. Nabi suruh cari. Kita beribadat. Tapi untuk mudahnya, kerana kita tak tahu bila mana 10 malam itu tersebut, semuanya kita beribadat. Mudah-mudahan dengan niat begitu Allah beri kepada kita. Cuma dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan beri menurut sebagian ulama malam Lailatul Qadr bermula dari maghrib lagi. Mana Allah nak beri juga kepada kita. Nak beri juga. Bermula dari solat maghrib sampailah solat isyak, solat tarawih, solat witir. Kalau orang boleh solat ya semua tu, dia sudah mendapat kelebihan malam Lailatul Qadr. Dah dapat dah. Cuma tak samalah dari segi gandaannya mereka yang tak tidur malam kerana beribadat, yang baca Quran lagi, dia hanya sekadar solat maghrib, solat isyak, tarawih tak pergi, witir tak pergi, dia dapat sekadar tu saja. Nampak? Tak sama dengan orang yang menghidupkan seluruh malam. Kelebihannya. Inilah Allah nak beri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali tuan-tuan puan, sebut akhir itu nampak cerah mata-mata ya. Yang akhir sekali ialah kita memperbanyakkan zikir, doa, salawat, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bulan ini bulan maghfirah, bulan keampunan. Allah nak bagi cuma-cuma kepada kita istighfar, taubat ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali ialah kita jangan lupa untuk menghadiri majlis-majlis ilmu yang membincangkan hukum hakam puasa. Bagaimanakah untuk memaksimumkan pahala puasa kita supaya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga hukum hakam supaya tidak buat benda-benda yang boleh mencacatkan puasa ataupun lebih teruk lagi benda yang boleh merosakkan puasa. Kena rajin bertanya, kemudian kena baca buku berkenaan dengan puasa. Pasal apa? Niat kita hendak supaya puasa kita dapat pahala yang maksimum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan puan, itu di antara yang boleh kita kongsi pada pagi ini. Mudah-mudahan yang kita sebut sedikit sebanyak itu memberi manfaat kepada kita semua, dan kita berdoa kepada Allah agar puasa kita tahun ini menjadi lebih hebat berbanding yang sebelum. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.